Alhamdulillah. Dan di sini ada 3 soalan. Ada 3 soalan yang diberikan secara bertulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah Wahabi termasuk dalam ajaran Ahlussunnah wal Jamaah? Jawabnya tidak. Wahabi, betul-betul Wahabi tidak termasuk dalam kalangan Ahlussunnah wal Jamaah secara spesifik. Kalau secara umum kita kata semua orang Islam Ahlussunnah wal Jamaah, itu cara umum lah. Siapa saja yang mengucap 2 kalimah syahadah, syahadat alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia Islam, adanya iman, dia buat maksiat, last sekali habis maksiat dia ditanggal dengan siksa api neraka, dia masuk juga ke syurga kan. Itu kata kuncinya. Semua orang Islam Ahlussunnah wal Jamaah secara umum. Tapi secara detailnya, ikut prinsipnya, ikut cirinya, ikut manhaj, mereka tak pegang disiplin ilmu yang benar. Dalam akidah mereka dakwa Allah ada mata, ada tangan, ada kaki, ada betih, ada muka, ada bibir, ada lengan, ada jari kaki, ada jari tangan, ada telapak kaki, ada telapak tangan. Allah duduk, Allah bergerak. Ini ajaran apa ni? Ini ajaran tajsim. Dalam tajsim juga ada ajaran tashbih. Tajsim ni memvisualisasikan Allah, mengkhayalkan Allah ada juzuk, ada bahagian yang tertentu. Walaupun tidak keseluruhan, ada sebahagian. Walaupun disabitkan tetapi dinafikan. Mereka kata Allah ada mata, mata Allah tak sama dengan kita. Mata itu sendiri merujuk kepada komponen makhluk. Allah ada tangan, tangan Allah tak sama dengan kita. Tangan itu sendiri terdiri daripada komponen yang dikatakan makhluk. Ada darah, ada tulang, ada saraf, ada kuku. Allah ada kepala, kepala Allah tak sama dengan kita. Kepala bapaan. Kalau sebut kepala bapak marah. Macam cerita Ramli kan. Haji Sudin Ramli pergi pejabat buruh. Dia orang potong queue, orang marah. Apa tu bergaduh. Bila bergaduh, ni koyak kertas. Ini kepala bapak kau, ini kepala bapak kau. Kepala bapak kau mana dah? Ini kepala bapak kau. Melampau. Kita nak kata Allah ada mata, ada tangan, ada kaki, ada betih, ada muka, ada jari, ada lapak kaki, ada darah. Last sekali, apa yang kita bayangkan? Kita bayangkan Allah seperti berhala. Na'udzubillahi min zalik. Dan Allah sebut, laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang sama, serupa, setara, sebandingan dengan Allah. Allah tidak menyerupai segala sesuatu. Begitu juga ayat walam yakul lahu kufuwan ahad, surah Ikhlas ayat ke-5. Hak tadi surah Syura ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Yang saya hormat Ustaz Zamihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memberikan sedikit penjelasan kepada Ustaz Zamihan di atas dasar ukhuwah Islamiyah dan seperti mana kaidah usulul fiqh la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Maksudnya tidak sempurna wajib kecuali dengannya, maka perkara itu wajib. Jadi kewajiban saya yang saya sanggup memberikan sedikit penjelasan kepada Ustaz Zamihan selepas saya dengar ceramah yang diceramahkan oleh Ustaz Zamihan. Yang pertama, setelah saya dengar ceramah yang disampaikan oleh Ustaz Zamihan, dapati dia masuk bakul angkat sendiri. Kerana dia mendakwa bahawa akidah dia sebagai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan akidah Wahabi bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya ilahi ya Rabbi. Macam mana Ustaz Zamihan dia mengaku bahawa dia berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ikut gua mana? Kalau dia ikut lorong atau ikut gua Musang di Kelantan, betul lah. Tetapi kalau dia ikut gua Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah dia bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Buktinya seperti berikut. 1. Ustaz Zamihan ingkar serta tidak iman dengan Al-Quran dan tidak iman mengikut akidah Rasulullah dan akidah khulafa dan akidah sahabat. 2. Tidak cukup dengan dia ingkar dan kufur dengan Allah dan Al-Quran dan Sunnah, dia juga telah memfitnahkan Allah dan memfitnahkan Rasul dan memfitnahkan khulafa ar-rasyidin dan memfitnahkan sahabat dan memfitnahkan Wahabi dan memfitnahkan umat Islam yang beriman kepada Al-Quran dan Sunnah, khasnya iman kepada semua sifat Allah dan zat Allah yang mengandungi dalam Al-Quran. Di antara fitnah Ustaz Zamihan ialah dia telah memfitnahkan Allah bahawa Allah tiada mata.
Sedangkan Allah telah memberikan penjelasan dalam Al-Quran 45 ayat bahawa Allah ada mata. Di antara dalilnya qala Allah Subhanahu wa taala wasma'ul fulka bi'ayunina, surah Hud ayat 37. Dan buatkanlah bahtera dengan pengawasan mata kami. Allah telah memberikan penjelasan bahawa dia ada mata. Dan dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan kepada kita bahawa dia ada mata. Firman Allah tajri bi'ayunina, suratul Qamar ayat 14. Bahtera berlayar laju dengan peliharaan dan pandangan mata kami. Ini menunjukkan bahawa Allah itu ada mata. Dan untuk meyakinkan Ustaz Zamihan, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan penjelasan yang jelas bahawa Allah Subhanahu wa taala itu ada mata. Bermaknanya Ustaz Zamihan tidak cukup dia menentang dengan Allah dan menafikan ayat Quran. Juga dia telah menafikan akidah Rasulullah. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan penjelasan yang jelas sekali bahawa Rasulullah telah mengisbat bahawa Allah ada mata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha laisa bi'awar ala anna al-masih ad-dajjal a'war ainil jumna ka'annaha inabatun tafiyah. Maksudnya, sesungguhnya Allah tidak buta. Adakah Masih ad-Dajjal yang buta? Mata kanannya seperti anggur yang kering. Ini Rasulullah sendiri telah mengatakan Allah ada mata. Macam mana Ustaz Zamihan telah ingkar dengan sifat Allah adalah sifat mata, menentang dengan Allah dan Rasul. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Khalaqallahu Adama ala suratihi." Allah telah menciptakan Adam di atas gambarannya. Hadis akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Maknanya Allah telah menciptakan Adam di atas gambaran Allah. Maknanya Allah ada mata. Allah menciptakan Adam ada mata. Allah ada muka. Allah menciptakan Adam ada muka. Juga Allah ada tangan. Allah menciptakan Adam ada tangan. Allah dengar. Allah menciptakan Adam dengar. Allah lihat. Allah menciptakan Adam lihat. Allah cakap. Allah menciptakan Adam cakap. Tetapi adakah sama Adam dengan Allah? Tidak. Dalilnya, ini saya ingin memberikan penjelasan kepada Ustaz Zamihan kerana dia sesat di sinilah. Dia menjadikan orang yang memfitnahkan Allah dan kufur dengan sifat Allah dan zat Allah yang mengandungnya dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana dia tidak dapat membezakan di antara hak dan batil. Kita tanya, adakah mata Allah itu sama dengan makhluk? Tidak. Mana dalilnya? Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Surah Asy-Syura ayat 11. Ini dalilnya. Tetapi dia telah ditipu oleh musuh Islam. Semoga umat Islam menafi daripada Allah, daripada sifat dan zat Allah. Dan pada itu dia mengambil dalil yang bukan mengatakan dia menafikan daripada Allah. Dan pada itu dia buat dalil laisa kamitslihi syai'. Inilah satu penipuan musuh Islam telah menafikan dia semoga dengan iman mengikut Allah, sedangkan Allah telah memberikan penjelasan yang jelas bahawa aku ada mata dan kamu mesti tahu bahawa mata aku tidak seperti kamu. Bahawa mereka buat dalil. Mana dalilnya? Qala Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Tidak ada satu benda pun sama dengan Allah. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Itu dalilnya. Tapi hanya kamu iman. Kalau tak iman hukumnya jadi kafir. Sama juga Allah telah memberikan penjelasan kepada manusia bahawa tidak ada satu benda pun berbanding dengan Allah. Bermaknanya mata Allah tidak ada semata siapa berbanding dengan Allah. Seperti mana Allah telah memberikan penjelasan a'udzubillahi minasyaitonir rajim dalam surah Al-Ikhlas ayat 84. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu benda pun berbanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pada itu Allah telah melarang lagi, jangan kamu menyerupai aku dengan makhluk. Bermaknanya mata aku itu tidak sama dengan mata makhluk. Kamu mesti iman. Allah larang lagi jangan kamu menyerupai aku dengan makhluk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala tadribu lillahi al-amsal innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jangan kamu menyerupai aku dengan makhluk. Aku Maha mengetahui, kamu tidak mengetahui apa-apa pun. Bermaknanya aku ada mata, tapi mata aku tidak seperti kamu.
Kemudian si iman kalau tidak iman, walaupun satu sifat, Allah akan mengazabkan mereka seperti mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan kepada kita dalam surah Al-Baqarah ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Maksudnya, adakah kamu iman kepada sebahagian daripada Al-Quran dan kamu kufur sebahagian yang lain? Apakah balasannya? Allah akan menghinakan mereka di dunia ini, dan pada hari kiamat Allah akan mengembalikan mereka dan akan memasukkan mereka ke dalam neraka asyaddul azab, dan Allah tidak akan lalai dengan apa yang kamu lakukan. Bermaknanya wajib umat Islam iman kepada semua zat dan sifat Allah dalam Al-Quran. Mereka tidak diizinkan tak seandainya mereka menafikan daripada Allah satu zat dan sifat, juga masalah-masalah yang lain. Yang lebih dahsyat lagi adalah sifat dan zat Allah. Dan siapa yang menafi satu sifat dan zat Allah, maknanya Allah telah memberikan penjelasan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Maksudnya, adakah kamu iman kepada separuh daripada Al-Quran dan kamu kufur separuh yang lain? Apakah balasan untuk mereka yang buat seperti itu? Allah akan menghinakan mereka di dunia dan Allah mengembalikan mereka kepada hari kiamat. Allah akan mengazabkan mereka asyaddul 'adzab, dan Allah tidak akan lalai dengan perbuatan mereka. Inilah Allah telah memberikan penjelasan. Dalam pada itu, Ustaz Zamihan telah menafikan pula daripada Allah bahawa Wahbi iman bahawa Allah ada tangan. Sedangkan Wahbi iman itu kerana Allah telah memberikan penjelasan dalam Al-Quran tentang masalah tangan Allah hampir 100 dalil dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Allah ada tangan. Tetapi Ustaz Zamihan telah membawa fitnah dan dia tidak iman mengikut Allah dan Rasul. Inilah satu bala betaka harus dia kembali ke pangkal jalan. Ustaz Zamihan, dia telah ingkar dan membuat fitnah ke atas Wahabi dengan dia kata bahawa Wahabi iman bahawa Allah ada tangan, sedangkan Wahabi iman mengikut Al-Quran dan Sunnah. Apabila dia sendiri, Ustaz Zamihan telah ingkar, tidak iman dengan zat dan sifat Allah, bahawa Allah ada tangan, bermaknanya dia telah sesat dan dia akan menyesatkan umat Islam. Semoga jangan iman mengikut Al-Quran dan Sunnah bahawa Allah ada tangan. Ustaz Zamihan akan memikul fitnah ini seperti mana firman Allah tentang mereka yang memfitnahkan orang-orang yang beriman daripada lelaki dan perempuan. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Dalam surah Al-Buruj ayat 10. Sesungguhnya mereka yang memfitnahkan orang yang mukminin dan mukminat kemudian dia tidak bertaubat, untuk mereka adalah azab jahannam, dan untuk mereka juga adalah azab yang amat pedih sekali. Inilah Allah telah memberikan penjelasan kepada kita, dan saya bawa ayat ini untuk Ustaz Zamihan adalah kembali ke pangkal jalan, kembali kepada iman kepada Allah dan Rasul. Dia tidak berhak untuk menafikan daripada Allah, walaupun sifat dan zat Allah, mata juga tangan Allah. Daripada dalil menunjukkan bahawa Ustaz Zamihan telah ingkar serta kufur dengan Al-Quran dan Sunnah, dia mengatakan bahawa Allah tiada tangan, sedangkan Allah sendiri telah memberikan penjelasan dalam Al-Quran hampir 100 ayat bahawa Allah ada tangan. Di antaranya firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya. Surah Sad ayat 75. Maksudnya, wahai iblis, apakah yang menghalangkan kamu daripada sujud kepada Adam yang aku telah menciptakannya dengan dua tanganku? Allah sendiri telah mengisbarkan sifatnya dan zatnya bahawa dia ada tangan. Jelas dalam Al-Quran dekat 100 ayat, campur dengan hadis Rasulullah dan ayat Al-Quran dekat 100 ayat yang jelas sekali
dia berani menafikannya. Kita nak tahu siapa yang menghasutkan dia dan siapa yang menjidikkan dia sampai dia berani menentang dengan Allah dan Rasul. Satu dalil lagi, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innal fadla biyadillah yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un alim." Surah Ali Imran ayat 73. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kurnia itu di tangan Allah. Allah memberikannya kepada siapa yang Allah kehendak, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa, dan Allah maha luas kurnianya, lagi maha mengetahui. Ini Allah telah memberikan kepada kita jelas sekali bahawa dia ada tangan. Satu ayat lagi Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan penjelasan kepada kita bahawa dia ada tangan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maksudnya, maka maha suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, kepadanya lah kamu dikembalikan. Ini menunjukkan adalah Allah sendiri mengatakan bahawa dia ada tangan. Mengapa? Dalam pada itu ada juga umat Islam yang telah ditipu, yang telah dikhianat, yang telah dipermainkan oleh musuh Islam. Semoga mereka mengafi daripada Allah, sedangkan dalil beratus-ratus dalil mengatakan Allah tentu jadi telah memberikan penjelasan bahawa dia ada tangan. Dalam Al-Quran lagi Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman bahawa dia ada tangan. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Surah Zumar ayat 67. Maksudnya, dan mereka yang musyrikin tidak menghormati Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penghormatan yang sewajibnya diberikan kepadanya, sedang bumi seluruhnya pada hari kiamat dalam genggaman Allah, dan langit tergulung dengan tangan kanannya. Maha suci ia dan tertinggi keadaannya dari apa yang mereka sekutukan. Ini Allah telah memberikan penjelasan yang jelas sekali. Saya merasa hairan mengapa ada umat Islam yang kena ditipu oleh musuh Islam, yang kena dikelentung oleh umat Islam, telah menafikan daripada Allah, dan mereka telah menggunakan ideologi yang menyesatkan umat Islam. Daripada dalil juga Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan penjelasan kepada kita bahawa dia ada tangan. Daripada dalil yang menunjukkan bahawa Allah ada tangan ialah dalil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Yadullah fauqal jamaah wa man fadza finnar." Maksudnya, tangan Allah di atas jamaah, dan sesiapa menyalahi jamaah dia masuk neraka. Juga dalil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan penjelasan bahawa Allah ada tangan, seperti Rasulullah bersabda, "Wallahi nafsi biyadihi." Maksudnya, wallahi nyawaku di tangan Allah. Allah ada tangan. Dan Rasulullah juga telah memberikan penjelasan kepada kita bahawa Allah mempunyai tangan. Seperti Rasulullah bersabda, "Yatwiyallahu samawati yawmal qiyamah. ثم يأخذهن بيده الجنة ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون." Maksudnya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggulung seluruh lapisan langit pada hari kiamat. Lalu dia ambil dengan tangan kanannya dan berfirman, "Akulah penguasa." Mana orang-orang zalim, mana orang-orang yang sombong. Kemudian Allah menggulung ketujuh lapisan bumi, lalu dia ambil dengan tangan kirinya dan berfirman, "Akulah raja." Mana orang-orang yang berlaku zalim, mana orang-orang yang sombong,
sombong. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala ada tangan. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda menunjukkan bahawa Allah mempunyai tangan. Rasulullah bersabda, al-hadis riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Mas-samawati as-sab' wal aradun as-sab' fi kaffir rahman illa ka khardalatin fi yadi ahadikum." Maksudnya, tidakkah langit 7 dan bumi 7 itu di telapak tangan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempunyai sifat Rahman, kecuali bagaikan sebutir biji sawi diletakkan di telapak tangan seseorang di antara kalian. Ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala ada tangan. Mengapa umat Islam, khasnya mereka yang silap channel, mereka belajar akidah yang tak betul, mereka disuruh semoga mereka dikufur, menentang dengan Allah, menolak dalil Al-Quran dan menolakkan sifat dan zat Allah, khasnya sifat mata dan tangan. Sedangkan dalil yang menunjukkan bahawa Allah mempunyai tangan hampir 100 dalil daripada Al-Quran dan Sunnah. Inilah satu perkara yang wajib di atas umat Islam, mesti kembali ke pangkal jalan iman mengikut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada dalil, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innallaha azza wa jalla khalaqa thalathata asya'a biyadihi. Khalaqa Adam biyadihi, wa kataba at-Taurata biyadihi, wa gharsul firdaus biyadihi." Maksudnya, hadis daripada an Abdullah bin Al-Haris an abihi radhiyallahu anhu qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan 3 jenis dengan tangannya. Yang pertama, Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Kedua, Allah menciptakan Taurat dengan tangannya. Dan Allah menciptakan Jannatul Firdaus dengan tangannya. Ini dalil menunjukkan bahawa Allah mempunyai tangan. Tetapi saya berasa hairan mengapa umat Islam hampir 98% mereka telah ditipu, dikhianat, dan mereka cuba mengkhianati umat Islam yang lain yang bari, yang tidak tahu kebenaran. Mereka telah dapat menyesatkan umat Islam dengan penipuan, sedangkan kerana mereka telah menipu, kerana mereka telah menafi daripada Allah dan daripada Allah bahawa Allah tiada tangan. Dan hadis untuk meyakinkan lagi masalah bahawa Allah mempunyai tangan, an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, khalaqallahu arba'a asya'a biyadihi, al-arsyu wa jannatin adnin wa adam wal qalam. Hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan 4 jenis dengan tangannya. Yang pertama ialah arsy. Allah menciptakan arsy dengan tangannya. Dan yang kedua, Allah menciptakan Jannatin Na'im dengan tangannya. Yang ketiga, Allah menciptakan Adam alaihi salam dengan tangannya. Yang keempat, Allah menciptakan qalam dengan tangannya. Inilah, dan beratus-ratus dan berpuluh-puluh dalil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan penjelasan yang jelas sekali bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai tangan. Tetapi saya rasa sebahagian daripada umat Islam telah dikelentong. Di sini telah membuktikan bahawa Ustaz Zamihan tidak cukup dengan dia ingkar, kufur, tidak iman dengan Al-Quran dan Sunnah yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan penjelasan bahawa dia ada tangan. Dalam pada itu, dia telah memfitnah Wahabi. Dia kata Wahabi kata Allah ada tangan. Saya telah nampak bahawa akidah Ustaz Zamihan akidah yang sesat, akidah yang menolak dan menafi sifat dan zat Allah. Adakah dia sendiri yang mempunyai sifat seperti itu, atau dia sendiri telah dikelentong, ditipu oleh musuh Islam yang ada di dalam selimut umat Islam? Saya rasa perkara ini bukan perkara biasa. Apabila umat Islam mana saja yang menolak
satu sifat atau zat Allah masuk dalam golongan yang beriman kepada separuh daripada Al-Quran dan kufur kepada separuh Al-Quran, khasnya sifat dan zat Allah. Sebab itulah Allah telah memberikan penjelasan bahawa a'udzubillahi minasyaitonirrajim afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Maksudnya adalah kamu beriman kepada sebahagian Alkitab ialah Al-Quran dan ingkar terhadap sebahagian yang lain. Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripada kamu melainkan kenistaan dalam kehidupan di dunia, dan pada hari kiamat mereka akan dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu berbuat. Suratul Baqarah ayat 85. Saya tahu mereka juga Ustaz Zamihan menafikan sifat Allah atau zat Allah tangan. Dia telah dikelentong oleh musuh Islam. Musuh Islam akan membawakan satu ideologi untuk menipukan umat Islam. Dia akan kata kalau kamu iman bahawa Allah ada tangan tu, ini seperti manusia lah. Dalam pada itu dia suruh umat Islam, khasnya Ustaz Zamihan, mengingkari pula dengan ayat yang Allah telah memberikan penjelasan yang jelas bahawa semua sifat dan zat Allah tidak sama dengan siapapun. Dia kata ayat tu jangan iman. Dia kelentong, dia memutarbelitkan ayat tu kepada benda yang lain, dapat menipukan umat Islam. Semoga jangan iman semua kepada sifat dan zat Allah. Sebab itulah mereka telah cuba menunjukkan akidah sifat 20. Maknanya dia nak kata sifat itulah sudah cukup sempurna, wajib bagi umat Islam. Tetapi sifat yang lain mereka telah menipu, mereka telah membohongi semoga umat Islam jangan iman. Sebab itulah mereka dapat kelentong umat Islam. Dia kata, tidakkah Allah kata laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Surah Asy-Syura ayat 11. Tengok dia main. Sebenarnya ayat itu wajib di atas kamu seorang Islam, wajib kepada kamu iman kepada semua sifat dan zat Allah. Lepas tu adakah sifat dan zat Allah khasnya tangan Allah tu macam manusia? Tidak. Mana dalilnya? Ini yang betul. Dalilnya kalau Allah Subhanahu wa taala a'udzubillahi minasyaitonirrajim laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Asy-Syura ayat 11. Maksudnya tidak ada satu benda pun sama atau seperti Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Tengok kan? Tetapi wajib kamu iman kepada semua sifat dan zat Allah, dan kamu mesti tahu bahawa semua sifat dan zat Allah tidak sama dengan siapapun. Sama juga Allah telah memberikan penjelasan bahawa tidak ada satu benda pun berbanding dengan Allah. Tetapi dalam pada itu musuh Islam telah menipu umat Islam. Musuh Islam telah mengelentong umat Islam sehingga jangan iman kepada semua sifat Allah. Hanya 20 cukuplah, yang lain tu tak perlu. Sebab itulah umat Islam menafikannya. Khasnya buktinya dalilnya Ustaz Zamihan sendiri. Dia kata Wahbi iman bahawa Allah tu ada tangan. Tengok, dia fitnah Wahbi pula. Orang yang iman kepada Allah, kepada Rasul, kesemuanya sifat dan zat Allah, dalam pada itu dia tidak menghormatikan orang. Dia fitnah pula. Dia kata mereka yang iman kepada semua sifat Allah dan zat Allah yang mengandungnya dalam Al-Quran, khasnya tangan tu, dia kata Wahbi tu iman bahawa Allah tu ada tangan. Dia tambah sendiri dia macam manusia. Ini satu khianat dan satu cara untuk menyesatkan umat Islam seluruh dunia dan membawakan fitnah ke atas Allah dan Rasul, juga khulafa sahabah, tabi'in dan tabi'in. Dan Wahabi yang iman kepada semua sifat dan zat Allah, mereka telah memfitnah bahawa Wahbi itu adalah menyerupai Allah dengan makhluk, dan dia memfitnah bahawa Wahbi itu sebagai mujassimah Allah seperti makhluk dan menyerupai Allah seperti makhluk. Sedangkan Allah sendiri yang telah memberikan penjelasan bahawa zat dia dan sifat dia, dia ada mata, dia ada tangan, dia ada muka, dia ada kaki dan sebagainya. Tetapi mereka menjadi
pengkhianat, membawa fitnah ke atas ahli iman kepada Allah dan Rasul, khasnya Wahabi yang ada di Mekah dan Madinah. Mereka telah dihasut oleh musuh Islam untuk membenci ahli Mekah dan Madinah. Mereka telah menggelarkan mereka sebagai Wahabi, sedangkan mereka Wahabi itu mereka iman kepada semua sifat dan zat Allah yang mengandungi dalam Al-Quran. Yang mereka sendiri tidak iman kepada semua sifat Allah. Mereka kata iman 20 sudah cukup. Yang lain mereka cuba mentahrifkan, mentakwilkan, mentaktilkan dan mentaswidkan dan mentanzihkan. Mereka telah menghinakan Allah. Mereka cuba mentanzihkan, sedangkan Allah sendiri telah mentanzihkannya bersih. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah larang lagi jangan kamu menyerupai Allah Tuhan makhluk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala tadribu lillahil amsal innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Tetapi mereka menggunakan ayat ini pula. Musuh Islam telah menipukan umat Islam. Dia kata, jangan kamu iman bahawa Allah tu ada mata. Kalau ada mata tu seperti manusia. Lepas tu dia bawa dalil khianat. Dia kata, tidak, Allah kata fala tadribu lillahil amsal pula. Tengok dia main. Kalau orang iman bahawa mengikut Allah, Allah kata aku ada mata, aku ada tangan. Dia kata kalau iman macam tu tak boleh lah. Sebab apa? Itu macam manusia. Tidak, Allah kata jangan kamu menyerupai Allah dengan manusia. Tengok. Sedangkan kamu iman. Dan kamu, selepas kamu iman bahawa Allah ada mata dan ada tangan tu, jangan kamu menyerupai mata Allah dengan kamu. Dan jangan kamu menyerupai tangan Allah dengan kamu. Itu adalah larang. Tetapi mereka menipukan umat Islam. Dia mengambil ayat ini untuk umat Islam kufur dengan sifat dan zat Allah, menafi daripada Allah. Seperti mana bukti sekarang Ustaz Zamihan telah menafikan Allah tiada mata, Allah tiada tangan. Dalam pada itu dia telah memfitnahkan Wahbi pula yang iman kepada Allah dan Rasul. Inilah satu jenayah yang umat Islam mesti sedar dan kembali ke pangkal jalan. Juga di antara fitnah yang telah difitnahkan oleh Ustaz Zamihan bahawa Allah tiada muka. Dia kata Wahbi iman bahawa Allah tu ada muka, sedangkan Allah sendiri yang telah mengisbarkan bahawa dia ada muka. Seperti mana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maksudnya, semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Ini menunjukkan bahawa Allah sendiri telah mengisbatkan bahawa dia ada muka. Juga satu dalil yang lain, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan kepada kita bahawa Allah itu adalah ada muka, seperti mana Allah telah memberikan penjelasan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Maksudnya, setiap sesuatu pasti binasa kecuali wajahnya, ya wajah Allah. Ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala ada muka. Tetapi tidak diindahkan. Musuh Islam telah menipukan umat Islam semoga menafikan daripada Allah bahawa Allah tiada muka. Sedangkan umat Islam yang beriman kepada semua sifat dan zat Allah, di antaranya ialah Wahabi. Ustaz Zamihan telah memfitnah bahawa Wahabi adalah beriman bahawa Allah ada muka. Dia tambah sendiri dia macam manusia. Ini satu fitnah, ini satu khianat, dan ini satu cara untuk menyesatkan umat Islam. Semoga jangan iman bahawa Allah ada muka. Inilah satu perkara harus umat Islam kembali ke pangkal jalan. Musuh Islam juga telah menipukan umat Islam, di antaranya Ustaz Zamihan. Dia kata Wahbi iman bahawa Allah itu adalah ada tapak kaki dan ada kaki, sedangkan Wahbi iman mengikut Al-Quran dan mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mengapa Ustaz Zamihan seolah-olah dia tidak tahu apa langsung tentang masalah dalil Al-Quran dan sunnah? Sebab menipukan dia. Inilah
musuh Islam telah merancang untuk menghancurkan akidah umat Islam, dan semoga umat Islam tidak iman kepada semua sifat dan zat Allah yang mengandungi dalam Al-Quran. Allah sendiri telah memberikan penjelasan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Tempat letak tapak kaki Allah lebih luas daripada 7 patah langit dan bumi. Hadis an Ibnu Abbas qala su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an qaulillah azza wa jalla wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Qala kursiyyuhu mawdi'u qadamaihi wal arsyu la yuqaddiru qadrahu illallah azza wa jalla. Maksudnya, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh ialah tempat letak tapak kaki Allah. Inilah menunjukkan bahawa Allah ada tapak kaki dan ada kaki. Di mana Ustaz Zamihan menafikannya. Dalam pada itu dia telah memfitnahkan Wahbi. Dia kata Wahbi itu adalah sebagai mujassimah dan musabbihah. Bawa dalil lagi. Mana Wahbi itu kata Allah itu mempunyai kaki dan tapak kaki mengikut Allah dan Rasul. Lepas tu dia tambah, dia kata Wahbi itu adalah mujassimah. Harap dia bawa dalil. Mana Allah kata aku tak ada jisim, dan adakah Allah kata aku sama dengan kamu, tasbih dengan kamu? Dalam pada itu dia tidak iman, dia memfitnahkan Wahbi, memfitnah Allah dan Rasul. Dia kufur pula dengan Allah sendiri telah memberikan penjelasan bahawa a'udzubillahi minasyaitonirrajim laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah larang lagi fala tadribu lillahil amsal innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Tidak ada satu benda pun sama dengan Allah seperti Allah. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan Allah telah memberikan penjelasan bahawa tidak ada satu benda pun berbanding dengan Allah. Kamu mesti iman. Dan Allah Ta'ala larang lagi fala tadribu lillahil amsal innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jangan kamu cuba menyerupai Allah dengan makhluk. Allah kata aku ada mata, macam kamu iman dengan menyerupai mata oleh makhluk. Allah larang lagi, tapi mereka dikhianat, mereka kufur dengan ayat Allah. An Abi Malik berkata al-kursi tahtal arsy. Kursi adalah di bawah aras. Memang betul, kerana kursi di bawah aras, kerana kursi adalah tempat letak tapak kaki Allah. Seperti mana Ibnu Abbas telah memberikan penjelasan kepada kita. Ada orang tanya Rasulullah SAW, apa dia kursi? Su'ila Nabi SAW an qaulillah azza wa jal wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Rasulullah jawab, kursi mawdi' qadamaihi wal arsh la yuqaddiru qadrahu illallah azza wa jal. Kursi adalah tempat letak tapak kaki Allah, dan aras maha besar, tak boleh dikadarkan illallah subhanahu wa ta'ala. Dan an Abi Malik kata al-kursi tahtal arsh. Kursi adalah di bawah aras. Wa qala Sadi as-samawati wal ardi jawfil kursi. 7 patah langit dan bumi di dalam kursi. Wal kursi baina yadil arsh. Dan kursi adalah ada di antara, di antara aras. Itu kursi. Ini sudah jelas. Bukan Wahbi yang kata, tetapi musuh Islam dia pandai. Apabila dia menyuruhkan umat Islam kufur dengan sifat dan zat Allah dalam Al-Quran, dia menghidupkan akidah yang sesat. Dalam pada itu dia memfitnahkan Wahbi. Dia kata Wahbi yang kata Allah itu adalah mujassim. Dia kata Wahbi kata Allah itu ada tubuh badan. Dan Wahbi dia kata, dia fitnah Wahbi, dia kata Wahbi kata Allah itu seperti makhluk. Sedangkan Allah dan Rasulullah kata, tapi dia menipu umat Islam seluruh dunia sejak 1000 tahun yang lampau sampai sekarang. Masuklah yang terkena ditipu oleh musuh Islam adalah atau Ustaz Zamihan. Dia membuat fitnah demi untuk menghancurkan akidah umat Islam seluruh dunia. Sebab apa saya kata macam tu? Dia apabila dia kata Wahbi itu sebagai mujassimah, musabbihah, maknanya dia fitnah Wahbi. Dia kata Wahbi itu adalah memujassimahkan Allah seperti makhluk, dan Wahbi itu menyerupai Allah dengan makhluk. Sedangkan Wahbi itu iman mengikut Al-Quran dan Sunnah. Tetapi musuh Islam dia pandai, dia kentong, dia kata Wahbi
mujassimah dan musabbihah. Sedangkan Allah sendiri dan Rasulullah sendiri yang mengatakan bahawa dia ada mata, dia ada muka, dia ada tangan, dan dia ada tapak kaki dan sebagainya. Itu Allah dan Rasul. Tetapi dia musuh Islam, dia mengelentong umat Islam, dia memperbodohkan umat Islam. Semoga fitnah Wahbi, dia kata. Tengok. Sedangkan dia fitnah Allah dan Rasul. Tetapi musuh Islam dia pandai, dia kata Wahbi yang kata. Sedangkan Allah dan Rasulullah kata. Ini satu khianat. Wahai umat Islam, mesti bangun dan sedar. Mereka telah merosakkan akidah kamu, umat Islam. Mereka cuba menjauhi umat Islam dengan iman mengikut Allah dan Rasul. Dalam pada itu dia fitnah Wahbi, dia kata Wahbi yang kata. Sedangkan Allah dan Rasulullah kata, bukan Wahbi kata. Inilah taktik mereka untuk menghancurkan akidah umat Islam. Mereka menciptakan akidah yang lain. Mereka tidak kembali kepada Allah dan Rasul. Inilah taktik mereka untuk menghancurkan akidah umat Islam. Sekarang kita sudah nampak belanga yang membawakan fitnah. Semoga umat Islam kufur dengan zat dan sifat Allah yang mengandungi dalam Al-Quran dan Sunnah, ialah Ustaz Zamihan. Kalau dia tidak taubat dan memberikan penjelasan kepada umat Islam seluruh dunia, dia akan bertanggungjawab. Dia akan memikulkan kesesatan umat Islam berbilion-bilion yang telah meninggal dunia dan sampai sekarang pun masih sesat. Dia akan bertanggungjawab kerana dia telah memfitnahkan Wahbi. Kerana Wahbi itu mujassimah dan musabbihah. Wahbi itu iman kata Allah itu bersemayam di atas aras. Allah itu adalah ada mata, ada muka, ada tangan, ada kaki dan sebagainya. Maknanya dia telah membawakan akidah yang sesat. Semoga umat Islam sesat. Walaupun tidak dia berniat, tetapi dia telah ditipu oleh musuh Islam. Apabila dia telah ditipu musuh Islam, dia bawa akidah yang sesat, dia mengajar, dia memfitnah Wahbi, bermaknanya dia telah menghasutkan umat Islam benci kepada Allah dan Rasul. Masuk sekali dengan Wahbi, umat Islam akan lagi tidak iman kepada Al-Quran dan Sunnah. Akhirnya umat Islam akan sesat. Siapa yang tanggungjawab? Sebab itulah Allah tidak membiarkan kamu seminang-minangnya. Allah telah memberikan penjelasan dalam surah Al-Buruj ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina fatanu mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Sesungguhnya mereka yang memfitnahkan umat Islam, mukminin dan mukminat, kemudian dia tidak bertaubat, untuk mereka adalah azabu jahannam. Tidak cukup dengan azabu jahannam, walahum adzabul hariq, dan untuk mereka juga azab yang amat pedih. Tidak cukup dengan masuk jahannam, Allah telah membakar lagi dalam jahannam. Tengok macam mana azab Allah telah mengazabkan mereka. Mereka yang memfitnahkan Allah dan Rasul, tapi dia kata Wahbi kata, semoga umat Islam benci kepada Allah dan Rasul, tidak taat kepada Allah dan Rasul, tidak iman kepada sifat dan zat Allah yang Allah sendiri dan Rasulullah sendiri telah memberikan penjelasan. Allah ada zat dan sifatnya tu, ada zat dan sifatnya, tapi mereka ini kelentong membohongi umat Islam. Dia kata Wahbi yang kata, sedangkan Allah dan Rasul kata. Sebab itulah Allah tidak melengah-lengahkan, Allah tidak mengabaikan mereka-mereka yang fitnah. Sebab itulah hukumannya berat. Walahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Untuk mereka yang memfitnahkan orang mukminin dan mukminat, seperti sekarang dia fitnah Wahbi, dia kata Wahbi kata, sedangkan Allah dan Rasul kata. Dia menipu umat Islam, dia kata Wahbi kata, demi untuk umat Islam kufur dengan Allah, dengan Al-Quran dan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jangan iman mengikut Allah dan Rasul. Sedangkan Allah dan Rasul kata Wahbi iman kepada Allah dan Rasul, dan fitnah Wahbi. Dia ambil Wahbi sebagai fitnah. Dia kata Wahbi yang kata, sedangkan Allah dan Rasul kata. Inilah satu taktik musuh Islam yang mempermainkan, yang memperbodohkan umat Islam dan merosakkan akidah umat Islam sejak 1000 tahun sampai sekarang. Wahai umat Islam dan kita misi, sudah kembali ke pangkal jalan. Kita mesti sedar bahawa Allah tidak mengizinkan kepada siapa-siapapun mengimani sifat dan zat Allah separuh, dan separuh yang lain mereka cuba mentahrif, mentakwil, mentafwid, mentanzih sifat Allah. Akhirnya kosong, tak ada apa-apa. Allah tidak mengizinkan kepada manusia iman kepada Allah, khasnya zat dan sifat Allah, dia iman kepada separuh. Contohnya mereka telah menipukan umat Islam, dia ambil 20, dia kata 20 sifat ni cukuplah, yang lain tengok buat dalil lagi. Mana Allah dan Rasul kata kamu iman 20 sifat ni sudah sempurna dah akidah kamu, yang lain tak perlu iman.
Inilah satu taktik musuh Islam telah menipu umat Islam sejak 1000 tahun yang lampau sampai sekarang. Sifat yang lain, mereka tak iman. Okey, kita nak tengok. Adakah mereka yang iman kepada 20 sifat yang lain, mereka cuba mentahrif, mereka tak iman. Dan pada itu mereka fitnah orang yang iman. Seperti Wahbi kata Allah tu ada mata, ada muka, ada tangan, ada kaki, tapak kaki, ada jari dan sebagainya ni. Mereka memfitnahkan Wahbi. Mereka tak iman. Dan pada itu mereka main taktik kotor, mentakwil sifat Allah, mentafwid sifat Allah, mentanjih sifat Allah. Semoga keluar. Semoga mereka ini menjadikan orang yang kufur dengan sifat Allah yang lain daripada sifat 20. Tengok, dia main taktik. Ya. Sebab apa dia takwil? Dia takwil kerana dia kata tangan tu tak boleh kata tangan. Kalau kata tangan macam manusia, terpaksa takwil. Apabila takwil, dia ambil makna lain. Dia buangkan kalimah tangan. Tengok, dia kufur dengan Allah, tangan dia tak kata tangan. Sebab apa? Dia sebenarnya mereka menipu umat Islam. Apabila tangan tukar ke makna lain, sudah hilang tangan. Tengok, masuk dalam golongan yang kufur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pada itu dia bohong umat Islam. Dia kata, kamu iman Allah, kamu iman kata Allah ada tangan, buat apa kalau tangan macam kamu lah. Sedangkan Allah kata, dia kufur dengan ayat Allah kata, aku tidak sama dengan siapapun. Kalau firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada satu benda pun sama dengan Allah. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Tengok, dia suruh kufur dengan ayat tu pula. Dia kelentong ayat tu pula. Dia kata, dia bohong umat Islam. Dia kata Allah kata Allah tidak sama dengan siapapun. Lepas tu, apa kamu iman bahawa Allah tu ada tangan? Kalau tangan macam dia lah. Tengok, dia main silap mata. Umat Islam yang kurang cerdik atau kena ditipu oleh mereka, iman lah. Oh sungguh, kalau begitu tak boleh kata Allah tu ada tangan. Sedangkan Allah yang kata, Allah sendiri kata, tangan aku tak sama dengan kamu mesti iman. Kalau tak iman, aku akan masuk kamu dalam azab. Seperti mana Allah telah memberikan penjelasan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bermaknanya kalau kamu iman separuh tidak sifat aku, yang kamu bilang kata sifat yang sempurna Allah wajib. Umat Islam iman tu hanya 20 sudah cukup lah. Yang lain tu adalah tak perlu iman pun. Maksud mereka ni masuk dalam golongan yang iman kepada separuh daripada sifat dan zat Allah. Dan pada itu mereka menipu umat Islam. Semoga akidah umat Islam hancur. Menentang Allah. Allah telah memberikan penjelasan bahawa Allah tidak mengizinkan kepada kamu iman kepada separuh daripada sifat aku. Kamu telah menipukan umat Islam bahawa sifat 20 sudah cukup. Yang lain tu tak perlu iman lah. Kamu ingat kamu lepaskan. Allah Maha bijaksana, tidak membiarkan kamu menjadi golongan yang iman kepada separuh daripada sifat dan zat Allah. Sewenang-wenangnya Allah telah memberikan penjelasan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd, fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Maksudnya, adakah kamu beriman kepada sebahagian Alkitab dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu berbuat. Surah Al-Baqarah ayat 85. Dan mesti ingat, Allah telah memberikan penjelasan. Kamu mesti iman semua sifat dan zat Allah. Kalau kamu iman sifat 20, kamu kata Allah tu lihat, kamu takwil ke tak? Tak takwil. Samalah. Kamu mesti iman bahawa Allah tu ada tangan. Tangan Allah macam kamu. Dalam pada itu kamu tak iman dah, dan kamu kufur dengan ayat Allah pula. Allah sudah memberikan penjelasan yang jelas, kamu iman saja dan semua sifat Allah sama dengan makhluk. Tidak. Mana dalilnya? Dalil ini pun kamu kufur lagi. Kamu tak iman. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surah Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada satu benda pun sama dengan Allah. Allah Maha mendengar dan lagi melihat. Allah telah memberikan penjelasan lagi, melarangkan lagi, jangan kamu menyerupai sifat aku dan zat aku dengan makhluk. Tidak cukup dengan kamu tak iman, kamu fitnah pula orang yang iman kepada Allah dan Rasul. Contohnya seperti Wahbi, kamu khianat Wahbi pula. Sedangkan Allah dan Rasul yang kata
Wahbi iman ikut Allah dan Rasul. Dan Wahbi sudah tahu bahawa sifat Allah dan zat Allah tidak sama dengan siapapun. Dalilnya lagi seperti firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu benda pun berbanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada itu Allah telah melarangkan kamu lagi, tetapi kamu degil, kamu kufur, kamu buat khianat, kamu kata sifat Allah dan zat Allah itu macam manusia. Sebab itu kamu fitrah Wahbi, kamu kata Wahbi itu mujassimah dan musyabbihah. Tengok, sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah melarangkan kamu jangan kamu menyerupai Allah dengan makhluk. Fatimah firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 74, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala tadribu lillahil amsal innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jangan kamu menyerupai Allah dengan makhluk. Allah Maha mengetahui, kamu tidak mengetahui apa-apa pun. Kamu beriman. Dan kalau kamu kata ulama kamu itu lebih pandai itu, kalau betul-betul mereka itu bukan pengkhianat, kenapa mereka tidak mentakwilkan sifat 20? Takwil lah. Kamu kata wujud kedam baqwa mukhalafatuhu lil hawadis qiyam ta'ala bi nafsil fahdan qudrat iradan ilmu hajat sama basat kalam kaunu qadan kaunu sami'an kaunu basiran kaunu mutakaliman kaunu hayyan kaunu muridan kaunu aliman sifat 20. Kamu kata bilang sifat 20. Apa kamu tak takwil? Kalau kamu gentleman takwil, kamu tak boleh kata Allah wujud, kamu pun ada juga. Kamu tak kata sama. Kamu lah mujassimah dan kamu lah musabbih Allah dengan makhluk. Kamu kata kamu ada, Allah ada juga kan? Tidak sama dengan kamu lah. Bapa tak kata sama. Kamu pengkhianat. Kamu kata Allah cakap, kamu pun cakap juga. Bapa tak takwil. Tak kata Allah itu sama dengan makhluk. Jadi kamulah yang musabbihah dan mujassimah. Kerana dalam akidah kamu, akidah yang diracuni oleh musuh Islam, mereka telah merusakkan akidah umat Islam dengan iman mengikut Allah dan Rasul. Dia kata 20 sifat itu cukup. Mana dalil Allah mengizinkan kamu iman kepada sifat Allah hanya 20 sifat? Yang lain, kalau kamu gentleman, mesti takwil semua. Kamu tak boleh kata Allah itu adalah lihat. Kamu boleh lihat juga, bapak tak takwil. Dan kamu telah menipukan diri kamu sendiri dalam kamu bilang sifat 20. Sifat yang keempat, wujud kidam baqa mukhalafatuhu lil hawadis. Kamu bawa orang kamu kata Allah tu tak sama dengan makhluk. Mukhalafatuhu lil hawadis. Allah itu tidak sama dengan makhluk, tak sama dengan benda yang baru. Apabila orang kata aku ada tangan, kamu kata dok, tak boleh iman. Tengok, kamu menipu diri kamu sendiri. Kamu kata mukhalafatuhu lil hawadis, Allah tidak sama dengan yang baru. Apabila Allah kata aku ada mata, kamu kata mata Allah macam kamu. Apabila Wahbi iman bahawa Allah ada mata dan ada tangan, kamu kata Wahbi itu adalah mujassimah dan musyabbihah. Tidak, ini khianat. Kamu telah merusakkan akidah umat Islam. Kamu mengajar umat Islam sejak 1000 tahun yang lampau. Saya semoga umat Islam sesat. Kamu akan bertanggungjawab. Kamu mesti tahu Allah tidak akan membiarkan kamu. Rasulullah telah memberikan penjelasan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila huda kana lahu minal ajr mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqus dzalika min ujurihim syai'a wa man da'a ila dhalalah kana alaihi minal its mithlu atham man tabi'ahu la yanqus dzalika min athamihim syai'a. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, sesiapa yang menyerukan orang ke perjalanan yang hidayah, yang betul dengan Al-Quran dan Sunnah, dia akan dapat pahala sama dengan pengikut dia dan tidak dikurang pun di antara mereka sedikit pun. Sama juga mereka yang menyeru ke perjalanan yang sesat, Allah akan memberikan dosa kepada mereka penyeru dan juga pengikut mereka adalah dapat dosa sama. Maknanya kalau dia menyeru ke jalan yang sesat, pengikut dia dapat dosa 1000. Contoh, Allah akan bagi 1000 dosa juga kepada penyuruh orang kepada jalan yang sesat. Bermaknanya penyuruh kepada jalan yang sesat dia akan bertanggungjawab semua dosa yang dia telah mengajarkan orang ke jalan yang sesat. Pengikut dia dapat dosa berapa, dia Allah akan bagi penyuruh dosa pun sama dengan pengikutnya yang sesat. Itulah kamu mesti ingat, jangan main-main. Kalau kamu tak tahu, lebih baik kamu menyerah diri, kembali ke pangkal jalan. Telah memfitnahkan Wahbi, sedangkan dia fitnah kepada Allah dan Rasul, tetapi musuh Islam mengajar dia kata itu Wahbi yang kata. Dia fitnah kepada Allah dan Rasul, dia mengambil Wahbi untuk berselindung di belakang Wahbi Allah dan Rasul sebenarnya yang kata, bukan Wahbi yang kata. Dia kata Wahbi yang kata.
Tengok dia fitnah. Ini malapetaka. Dia akan makan tak habis dosa fitnah dia. Allah dan Rasul yang kata, dia kata Wahbi yang kata Allah itu adalah ada jari. Sedangkan Allah dan Rasul, tengok, dia fitnah Allah dan Rasul berselindung di belakang Wahbi. Dia kata Wahbi yang kata, sedangkan Allah dan Rasul kata Wahbi hanya iman mengikut Allah dan Rasul. Dia kata Wahbi kata, dia fitnah Allah itu ada jari. Tengok, sebenarnya hadis yang mengatakan bahawa Allah ada jari itu adalah daripada Rasulullah. Ada satu riwayat daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, salah seorang pendeta Yahudi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ya Muhammad, inna najidu anna Allah yaj'alu as-samawati ala asba'in wal aradin ala asba' wasyajar ala asba' wal ma' ala asba' wathara ala asba' wasairul khalq ala asba'." Fayaqulu anal mulk. Padahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajidahu tasdiqan liqauli al-habr. ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. Ini ayat daripada surah Az-Zumar ayat number 67. Maksudnya, seorang padri Yahudi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya kami dapati dalam kitab suci kami bahawa Allah akan meletakkan langit di atas satu jari, pohon-pohon di atas satu jari yang lain, air di atas satu jari yang lain, tanah di atas satu jari yang lain, dan seluruh makhluk di atas satu jari." Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Akulah Raja." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa sampai nampak gigi geraham kerana membenarkan ucapan pendeta Yahudi itu. Kemudian beliau membacakan firman Allah, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun." Maksudnya, dan mereka yang musyrik tidak menghormati Allah subhanahu wa ta'ala dengan penghormatan yang sewajarnya diberikan kepadanya, sedangkan bumi seluruhnya pada hari kiamat dalam genggamannya dan langit tergulung dengan tangan kanannya. Maha suci dan maha tertinggi Allah daripada yang mereka sekutukan. Az-Zumar ayat 67. Ini adalah menunjukkan bahawa Allah sendiri yang kata Allah menggulungkan 7 patah langit dengan tangan kanannya. Rasulullah adalah telah membenarkan apa yang kata padri tadi, bahawa Allah meletakkan langit, 7 patah langit di atas jarinya, dan tanah di atas jarinya yang lain, dan air di atas jarinya yang lain, dan juga pokok kayu di atas jarinya yang lain, dan juga Allah meletakkan tanah di atas jarinya yang lain, dan seluruh makhluk Allah meletakkan di atas jarinya yang lain. Ini semuanya ini daripada hadis, daripada dalil Al-Quran yang mengatakan Allah ada tangan dan ada jarinya. Siapakah yang menghasutkan Ustaz Zamihan semuanya dengan iman mengikut Allah dan Rasul? Dan pada itu dia telah memfitnahkan Wahbi. Semoga umat Islam benci kepada Wahbi. Sebenarnya dia hasutkan umat Islam semoga benci kepada Allah dan Rasul, jangan ikut Allah dan Rasul. Sebenarnya macam tu, tetapi dia main taktik yang kotor. Sedangkan dia benci kepada Allah dan Rasul, tapi dia kata dok Wahbi yang kata. Tengok dia main. Inilah satu taktik musuh Islam. Semoga umat Islam membencikan kepada Allah dan kufur kepada Allah dan Rasul, tetapi dia melindungi di belakang Wahbi. Dia kata Wahbi yang kata. Tengok dia main khianat.
Dia kata Wahbi yang kata, sedangkan Allah dan Rasul kata semua sifat-sifat Allah daripada mata, tangan, muka, jari dan yang lain lagi semuanya Allah yang kata. Tetapi dia cuba menselindungi kekufuran dia dengan Allah dan Rasul. Dia kata Wahbi yang kata. Ini satu fitnah. Sebab itulah Allah tidak akan membiarkan kamu memfitnahkan orang yang iman kepada Allah dan Rasul sewinang-winangnya. Sebab itu Allah telah memberikan penjelasan kepada kita bahawa mereka yang fitnah orang mukmin dan mukminat, Allah kalau mereka tidak bertaubat, Allah akan mengazabkan mereka di dalam azab jahannam. Tidak cukup dengan azab dalam jahannam, Allah membakar dia lagi dalam jahannam. Seperti mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Sesungguhnya mereka yang memfitnahkan orang mukminin dan mukminat, mereka tidak bertaubat, Allah akan mengazabkan mereka dalam azabu jahannam. Dan tidak cukup dengan azabu jahannam, Allah akan membakar lagi dalam jahannam. Tak tahu macam mana ya Allah, tak macam mana ya Allah. Masuk azabu jahannam tu tidak cukup, Allah telah membakar dia lagi dalam jahannam. Walahum azabu jahannam walahum adzabul hariq. Tengok, inilah balasan mereka yang memfitnahkan Allah dan Rasul, tapi dia mengambil Wahbi sebagai simple. Dia kata Wahbi yang kata Allah tu ada mata, Allah ada tangan, Allah ada muka, Allah ada jari. Semua dia fitnah kepada Wahbi. Dan mereka memfitnah ini Allah telah memberi penjelasan kepada kita seandainya mereka tidak bertaubat. Tetapi saya rasa mereka taubat pun tak lepas. Kerana apa? Kerana umat Islam telah berbilion-bilion sejak 1000 tahun yang lampau sampai sekarang sudah sesat. Kerana mereka telah menghasutkan umat Islam sebut jangan iman ikut Allah dan Rasul. Dia kata itu Wahbi yang kata, bukan Allah dan Rasul kata. Macam mana dia nak melepaskan? Sejak 1000 tahun yang lampau sampai sekarang ada fitnah kata Wahbi kata, dia kata Wahbi itu mujassimah, Wahbi itu musyabbihah. Sebab apa? Sebab kerana Wahbi iman kepada Allah dan Rasul. Allah kata A, Wahbi kata A. Allah kata Allah dan Rasul kata A, Wahbi kata A. Allah dan Rasul kata Z, Wahbi kata Z. Lepas tu dia fitnah Wahbi, dia kata Wahbi kata A dan kata Z. Sedangkan Allah dan Rasul kata, inilah Allah tidak membiarkan kamu fitnah kepada orang yang beriman kepada Allah dan Rasul sewinang-winangnya. Dan kamu akan bertanggungjawab. Kamu telah menyesatkan umat Islam sejak 1000 tahun sampai sekarang. Dalam pada itu kamu telah kena ditipu oleh musuh Islam sehingga benci kepada Wahbi. Musuh Islam dia sudah tahu bahawa Wahbi inilah kepala keras. Dia ikut Al-Quran dan Sunnah. Dalam pada itu dia fitnah pula dah. Ikut Al-Quran Sunnah dia kata tak betul pula dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah kulluha fi an-nar illa wahidah." Qalu man hum ya Rasulullah? Qala man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm ashabi. Rasulullah telah memberikan penjelasan yang jelas. Umat aku akan berpecah kepada 73 golongan. 72 golongan masuk neraka. Kalau kira peratus berapa? 98. Betul. 63% masuk neraka. Tu tak sampai 1,5% pun masuk surga. Tengok. Inilah bukti menunjukkan. Kalau cik akidah kamu telah mengkhianati Allah dan Rasul, kamu tak iman kepada semua sifat dan zat Allah, dan dalam pada itu kamu kufur pula dengan Allah telah memberikan penjelasan bahawa zat dan sifat aku tidak sama dengan siapa pun, kamu tak iman. Dalam pada itu kamu fitnah orang yang iman. Dia kata orang yang iman tu dia sekarang dia ambil Wahbi lah sebagai contoh. Dia kata Wahbi itu adalah golongan yang mujassimah Allah dengan makhluk, golongan musabbihatullah dengan makhluk, menyerupai Allah dengan makhluk, golongan yang mengatakan Allah tu ada jisim seperti makhluk. Dia fitnah Wahbi. Semoga umat Islam lari daripada Wahbi. Makna dengan otomatiknya mereka telah melarikan, mengkufurkan umat Islam jangan ikut Allah dan Rasul. Inilah taktik musuh Islam yang mereka telah mempermainkan untuk menghancurkan akidah umat Islam. Dalil membuktikan bahawa musuh Islam cuba menghancurkan akidah umat Islam sejak 1000 tahun sampai sekarang itu. Allah sendiri telah memberikan penjelasan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepada kamu wahai Muhammad. Mereka akan berjuang dan berusaha untuk memisungkan kamu atau untuk kamu kembali kepada agama mereka.
Ini dalil membuktikan Allah telah memberikan banyak penjelasan kepada kita. Musuh Islam cuba menghancurkan Islam melalui taktik-taktik yang kotor. Semoga umat Islam menentang dengan Allah dan Rasul, tapi dia kata itu Wahhabi. Tengok, inilah sepatutnya umat Islam sedar dan kembali ke pangkal jalan, seperti mana Allah telah memberikan penjelasan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan kepada pemimpin. Seandainya kamu ada krisis apa jua masalah, maka hendaklah kamu kembali kepada Allah dan Rasul. Pemimpin dan ulama, kamu mesti kembali kepada Allah dan Rasul. Tetapi mereka sekarang, mereka telah memfitnah Wahhabi. Dia kata Wahhabi ikut Al-Quran Sunnah aja. Tengok ya Allah, Allah sendiri kata kamu semua mesti kembali kepada Allah dan Rasul. Walaupun kamu ada pemimpin, walaupun kamu ada ulama, tapi Allah telah menjatuhkan pemimpin dan ulama itu, mereka semua mesti kembali kepada Allah dan Rasul. Ini dalil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Maksudnya, wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan kepada pemimpin kamu. Tetapi dalam pada itu kamu ada krisis dalam apa jua masalah, maka kamu semua, pemimpin kamu, ulama kamu semua itu kembali kepada Allah dan Rasul juga. Adakah Allah kata kamu kembali kepada Allah dan ulil amri? Tidak. Kembali kepada Allah dan Rasul. Sebab apa? Sebab yang kembali itu bukannya orang awam saja. Ulil amri itu sendiri kembali kepada Allah dan Rasul, dan juga ulama kembali kepada Allah dan Rasul. Tengok, dan pada itu dia berfitrah buat mereka. Wahhabi itu tak ikut ulama, dia kata. Bengong sungguh. Allah sendiri kata ulama itu mesti kembali kepada Allah dan Rasul. Pemimpin itu mesti kembali kepada Allah dan Rasul. Tengok, itu Allah kata fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Tidak mudah dia Allah kata kamu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul dan kepada pemimpin. Tengok, Allah tidak kata dan taat kepada pemimpin, tidak, atau ulama, tidak. Kamu dan pemimpin dan ulama kamu. Tetapi dalam pada itu, seandainya kamu ada krisis apa jua masalah, maka hendaklah kamu kembali kepada siapa? Allah dan Rasul. Mana pemimpin? Pemimpin sendiri dia mesti kembali kepada Allah. Ulama sendiri kamu mesti kembali kepada Allah. Kalau ulama cakap lain daripada Allah dan Rasul, kamu ikut dia. Kalau dia pengkhianat, kamu ikut dia. Kalau dia tidak iman kepada Allah dan Rasul, sebab itu Allah Ta'ala tidak memberikan hak kepada dia. Kalau kamu ada krisis, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu. Kalau seandainya kamu ada krisis dalam apa jua masalah, maka hendaklah kamu kembali kepada siapa? Kepada Allah dan Rasul. Mana pemimpin, mana ulama? Mereka semua mesti ikut Allah dan Rasul. Itu jelas. Dalam pada itu mereka memfitrahkan Wahhabi. Dia kata Wahhabi ikut Al-Quran Sunnah. Jadi dia sesat, tak betul. Orang ikut Al-Quran dan Sunnah, dan dia kata fitrah lagi. Inilah penyakit. Musuh Islam telah dapat menghancurkan pemikiran, ideologi umat Islam semenjak 1000 tahun sampai sekarang. Mereka telah mampu merosakkan akidah umat Islam. Dia kata iman sebab 20, sebab lain tak payah iman. Itu macam manusia. Sebab itulah dia memfitrahkan Wahhabi yang iman kepada Allah dan Rasul itu, semua sifat dan zat Allah, dia kata itu golongan mujassimah Allah seperti makhluk, dan dia memfitnah lagi, dia kata golongan musabbihah Allah seperti makhluk. Ini satu fitnah, ini satu kecelakaan. Mereka telah cuba menghancurkan akidah umat Islam, menyebabkan umat Islam sesat seluruh dunia. Di antara fitnah yang Ustaz Zamihan telah memfitnahkan Allah, fitnah Rasul, fitnah Wahhabi. Dia kata Wahhabi kata Allah itu adalah ada telapak tangan. Sebenarnya bukan Wahhabi yang kata itu, Allah dan Rasul kata. Tapi dia main taktik untuk kufur dengan Allah dan Rasul. Dia ambil Wahhabi sebagai contoh. Dia kata Wahhabi kata Allah itu ada telapak tangan, sedangkan itu bukan Wahhabi kata, Rasul kata. Dia kufur, dia menentang dengan Rasul, menentang dengan Allah, dia menentang dengan Rasul. Tetapi musuh Islam pandai, dia kata itu Wahhabi yang kata. Tengok, inilah satu permainan musuh Islam. Sebab itulah saya telah memberikan penjelasan bahawa musuh Islam dia akan berjuang habis-habisan untuk menipu, untuk merusak akidah umat Islam, dan untuk umat Islam jangan iman kepada Allah, jangan umat Islam iman kepada Allah dan Rasul. Khasnya adalah asma wa sifat. Zat adalah
khasnya bab sifat dan zat Allah dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sendiri yang kata, bukan Wahhabi yang kata Allah itu ada telapak tangan. Bahawa musuh Islam dia pandai. Kalau dia dapat menghasutkan umat Islam jangan ikut Wahhabi, Wahhabi ikut iman ikut Allah dan Rasul, dengan cara otomatiknya umat Islam dengan sendirinya telah kufur atau menentang dengan Allah dan Rasul. Contohnya Allah ada telapak tangan. Itu hadis Rasulullah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Mas-samawatu sab' wal aradun as-sab' fi kaffir rahman illa ka khardalatin fi yadi ahadikum." Maksudnya, tidakkah langit 7 dan bumi 7 itu di telapak tangan Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai sifat Rahman, kecuali bagaikan sebutir biji sawi di telapak tangan seseorang di antara kalian. Hadis riwayat Ibnu Abbas. Ini Rasulullah kata, tetapi Ustaz Zamihan kena ditipu oleh musuh Islam. Dia fitnah bahawa itu Wahhabi kata pula. Dah tengok titik-titik dia kan. Sedangkan Rasulullah kata, tengok Rasulullah kata, tidakkah langit 7 dan bumi 7 itu di telapak tangan Allah yang mempunyai sifat Rahman, kecuali bagaikan sebutir biji sawi di telapak tangan seseorang di antara kalian. Tengok, siapa yang kata tu? Rasulullah. Kata dia, kenapa Ustaz Zamihan dia kata itu Wahhabi kata? Apabila dia kufur dengan Rasulullah tu macam mana? Inilah titik musuh Islam menipu umat Islam. Allah dan Rasul kata, dia fitnah kata Wahhabi yang kata. Inilah titik mereka semoga mengkufurkan umat Islam sejak 1000 tahun yang lampau sampai sekarang. Ustaz Zamihan juga telah memfitnahkan Allah dan Rasul, juga memfitnahkan Wahhabi, juga dia memfitnahkan Wahhabi. Dia kata apa? Dia kata Wahhabi kata Allah itu adalah bergerak dan Allah itu adalah duduk. Ya Allah ya Rabbi. Tidak cukup dengan dia tidak iman dengan Allah dan Rasul. Wahhabi iman mengikut Allah dan Rasul, dia fitnah pula. Saya nak tanya dia. Dia kata Allah tak bergerak. Dia cuba mengkhianati Allah, mengkhianati Rasul dan mengkhianati Wahhabi. Macam mana dia khianat? Wahhabi iman bahawa Allah itu adalah duduk di atas arasnya kerana ada dalil, dan juga Allah bergerak kerana Allah sendiri telah memberi penjelasan kepada kita bahawa dia turun. Rasulullah telah memberikan penjelasan kepada kita bahawa Allah turun, dan Allah telah memberikan penjelasan kepada kita bahawa dia naik. Kalaulah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mampu turun, tidak mampu naik, atau tidak turun dan tidak naik, tidak duduk di atas singgasananya, arasnya, ini satu khianat. Mereka Ustaz Zamihan cuba memfitnah Allah dan fitnah Rasul bahawa Allah itu adalah cacat, tak boleh bergerak, tak boleh duduk, tak boleh turun dan tak boleh naik. Bermaknanya Allah cacat ke? Apa hukumnya? Ini berat ni. Hukum jadi kafir. Kamu telah menghinakan Allah, kamu telah mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasul, dan kamu telah memfitnah orang yang iman kepada Allah dan Rasul, dan kamu telah memfitnahkan bahawa Allah itu adalah seperti yang pencacat, orang yang cacat. Allah tu macam orang cacat, tak boleh turun, tak boleh naik, tak boleh gerak. Mana sabah ke? Siapa yang ajar ni? Siapa yang ajar? Dia bersekolah mana yang mengajar Ustaz Zamihan sampai menyifatkan Allah sebagai pencacat, sebagai orang yang cacat? Saya nak tanya dia, siapa yang menciptakan dia? Allah. Jawapannya Allah yang menciptakan dia. Ustaz Zamihan sendiri boleh turun, boleh naik, boleh bergerak, boleh duduk, boleh terbang. Siapa yang menciptakan Ustaz Zamihan? Cuba jawab. Jawapannya Allah yang menciptakan Ustaz Zamihan. Ustaz Zamihan boleh duduk, boleh bergerak, boleh turun, boleh naik, boleh terbang dan sebagainya. Allah yang menciptakan anta. Kamu kata anta Allah itu adalah tidak bergerak, tidak diam, tidak turun, tidak naik. Maknanya Allah lebih cacat daripada kamu. Sedangkan kamu tu boleh gerak, boleh turun, boleh naik, boleh terbang. Jadi Allah yang menciptakan kamu tu, kamu menyifatkan Allah sebagai pencacat. Allah tak turun, Allah tak naik, Allah tak boleh duduk. Bukan tu? Mana dalil awak jawab lagi? Mana dalil? Allah yang menciptakan anta, wahai Ustaz Zamihan. Anta boleh bergerak, boleh turun
boleh naik, boleh terbang. Allah yang menciptakan anta tu jadi Allah tu tak bergerak, tak tu boleh turun, tak boleh naik, tak boleh duduk, macam tu. Aib wallahi aib jiddan. Al-mafrur anta ta'khuzul ma' fil ina' wa taqtulu anfusakum. Sebab itu buat dalil mari. Mana dalil? Allah kata aku tak turun, aku tak naik, aku cacat. Mana Allah telah beritahu kepada Ustaz Zamihan macam tu? Mana dalil Quran Sunnah? Sedangkan Allah telah memberikan penjelasan yang jelas bahawa dia turun dan naik. Seperti mana Allah telah memberikan penjelasan kepada kita dalam surah Al-Baqarah ayat 29. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma stawa ila as-sama' fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Maksudnya, dialah Allah lah yang telah menciptakan untuk kamu apa yang ada di bumi semuanya. Kemudian Allah naik ke langit, summa stawa ila as-sama', kemudian Allah menuju naik ke langit, irtafa'a ila as-sama', dan Allah telah menciptakan 7 patah langit. Tengok, Allah sendiri kata aku naik. Naik tu gerak ke atau diam boleh naik? Gerak. Gerak. Di sinilah yang Ustaz Zamihan telah silap channel. Apabila bunyi gerak, dia melintas di pemikiran dia kata kalau macam tu macam manusia. Dan lupa Allah telah menafi, Allah mengisbat bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala naik, gerak naik ke atas, gerak naik ke atas. Dia menafi. Sama juga dengan dia menafi bahawa Allah tidak duduk. Allah sendiri telah memberikan penjelasan sampai 7 ayat bahawa dia bersemayam di atas arasnya. Dia pula menafi. Apa yang Allah telah menafi, dia berisbat. Inilah satu perancangan musuh Islam untuk menghancurkan akidah umat Islam. Semoga umat Islam menafi daripada Allah, dan apa yang Allah telah menafi, musuh Islam suruh umat Islam mengisbatkannya. Bukti satu lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan penjelasan kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala turun. Gerak dia turun dia gerak kan? Gerak. Macam mana Ustaz Zamihan menyifatkan Allah sebagai orang yang cacat, tak boleh turun, tak boleh naik, tak boleh duduk di atas singgasananya, sedangkan Allah sendiri telah memberikan penjelasan 7 ayat bahawa dia bersemayam di atas arasnya. Macam mana Ustaz Zamihan telah menafikannya? Hukumnya jadi apa? Aib jiddan ya akhi, wallahi aib jiddan. Ruh khusma fil ina wa taqtulu anfusakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan penjelasan bahawa Allah turun. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'id dunya hina yabqa sulusul lail al-akhir yaqul man yad'uni fa astajibu lahu man yas'alni fa u'tiyahu man yastaghfirni fa aghfir lahu. Hadis sahih Bukhari. Maksudnya Rasulullah telah bersabda, Allah Tuhan kita turun tiap-tiap malam ke langit dunia ketika tinggal 1/3 akhir malam. Dan Allah juga telah berfirman, sesiapa yang minta atau berdoa kepadaku, aku akan mengabulkan doanya. Dan sesiapa yang minta kepada aku akan bagi kepadanya. Sesiapa yang minta maaf daripada aku akan maaf kepadanya. Hadis sahih Bukhari. Ini dalil menunjukkan bahawa Allah itu adalah turun naik, bergerak. Allah telah memberikan penjelasan juga dalam Al-Quran 7 ayat bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah duduk di atas arasnya sampai 7 ayat. Macam mana Ustaz Zamihan telah menafi daripada Allah? Ini macam mana? Allah yang menciptakan dia boleh gerak, dia boleh turun, dia boleh naik. Buaya boleh gerak, boleh turun, boleh naik. Macam mana Allah yang menciptakan dia dan menciptakan buaya? Dia kata Allah itu adalah tidak gerak, tidak duduk di atas arasnya, dan tidak turun dan tidak naik. Macam mana? Siapa yang ajar mereka ni? Inilah yang saya kata musuh Islam telah menipukan umat Islam. Semoga umat Islam menafi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil buktikan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arasnya dan duduk di atas arasnya sampai 9 dalil. Macam mana Ustaz Zamihan nak menafikannya? Wallahi aib jiddan ya akhi fillah, antum kafirun